Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kepada kami akan menceritakan tentang sejarah Karl Popper dan falsafah sains. Latar belakang Karl Popper. Nama sebenar Karl Popper adalah Karl Raimund Popper atau lebih mesra dikenali sebagai Karl Popper. Beliau dilahirkan pada 28 Julai 1902 di Vienna dan menerima pendidikan di Universiti Vienna. Di antara falsafah yang dibawa oleh Karl Popper ialah rasionalisme kritis. Istilah ini digunakan oleh Karl Popper untuk menggambarkan falsafahnya. Menurut kaedah sains, istilah ini menunjukkan tentang penolakan terhadap klasik empirikal atau kebarangkalian empirik, menggambarkan kemungkinan kejadian yang berlaku berdasarkan data sejarah. Dia juga berpendapat bahawa teori saintifik dan pengetahuan manusia adalah sangkaan dan hipotesis yang tidak tepat yang tidak dapat dinafikan dan dihasilkan oleh imajinasi kreatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan dikaskan bagaimana Karl Popper mendapat idea-idea sepanjang beliau menjadi ahli falsafah. Okey, pengetahuan utama yang digunakan oleh Karl Popper untuk membina idea-ideanya dalam cara dia melihat kaedah induktif dalam sains empirikal. Mengikut idea-idea ini, hipotesis saintifik boleh dibuktikan dengan pemerhatian berterusan terhadap kajian yang sama dan berulang kali. Popper menggunakan hujah saintis lain untuk membuktikan bahawa hipotesis dapat ditentukan oleh kriteria pemalsuan. Menurut Popper, sains seperti astrologi dan metafizik tidak dianggap sebagai sains benar kerana mereka tidak mematuhi prinsip-prinsip kriteria pemalsuan yang ditubuhkan oleh pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan yang membentangkan sebentar tadi. Saya akan menerangkan teori, iaitu teori falsafah yang dikemukakan oleh Karl Popper. Okey, pengetahuan saintifik ini yang bersifat sementara itu yang paling terbaik yang kita dapat lakukan pada masa ini. Beliau terkenal dengan satu percubaan untuk membantah account positivist klasik kaedah saintifik, iaitu menggantikan induksi dengan prinsip pemalsuan. Teori prinsip pemalsuan iaitu satu cara untuk menghadkan sains dari bukan sains. Ini menunjukkan bahawa untuk sesuatu teori dianggap saintifik, ia mesti diuji dan juga dapat dibuktikan salah. Contohnya, hipotesis bahawa semua angsa adalah berwarna putih dapat disangkal dengan melihat bahawa terdapat juga angsa yang berwarna hitam. Teori pemalsuan ataupun hypothesis falsifications ataupun sebuah teori yang boleh dikira sebagai satu teori saintifik sekiranya teori itu boleh ditentukan sebaliknya ataupun boleh dibuktikan salah. Ia digunakan pakai pada zaman sekarang sebagai satu garis panduan untuk mengasingkan teori saintifik dengan teori-teori yang lain. Dalam erti kata lain, sekiranya pemikiran rasional diambil guna atas teori yang tidak mempunyai unsur-unsur falsifikasi, sah dan tidak boleh berada di alam. Terima kasih Hashim kerana berkongsi mengenai teori yang dibawa oleh Karl Popper. Seterusnya beralih kepada kesan. Yang pertama, mewujudkan perwakilan ejen individu. Popper menyokong versi individualism metodologi berdasarkan analisis situasi. Menurut Popper, adalah mungkin untuk membezakan teori empirik dengan teori sains bukan empirik yang lain. Dengan cara ini, Popper cuba mencari perbezaan metodologi antara pelbagai disiplin saintifik seperti fizik dan disiplin bukan saintifik seperti metafizik falsafah. Seterusnya, membuktikan teori beliau adalah berbeza antara pemikiran psikoanalitik Sigmund Freud
dan teori Albert Einstein. Popper menyadari bahawa kedua-dua prinsip rasionaliti dan model berdasarkannya secara empirikal tidak betul. Popper menolak idea untuk mempertimbangkan prinsip rasionalitas sebagai prinsip metodologi kerana teori-teori sains dapat disahkan sebahagiannya dengan membuat tuntutan tertentu tentang perilaku individu. Yang terakhir, mempertahankan penggunaan prinsip rasionaliti dalam pemodelan. Pada pandangan Popper, kesilapan yang diperkenalkan oleh prinsip rasional pada umumnya adalah kecil, tetapi manusia pada umumnya adalah rasional. Sekiranya di sisi lain prinsip rasionalitas dilonggarkan, hampir tiada batasan yang berkaitan dengan kandungan untuk permodelan. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk kritikan terhadap falsafah ini. Pertama, menurut Thomas Kuhn, sifat dan corak ilmu sains boleh dihuraikan dengan lebih jelas dan tepat melalui sejarah sains. Fahaman pemalsuan gagal memberikan gambaran yang tepat mengenai sifat ilmu sains tersebut. Yang kedua, Imre Lakatos turut mendakwa bahawa perubahan teori di dalam sains didorongi oleh faktor rasional dan logik semata-mata dan bukannya unsur-unsur tidak rasional. Yang ketiga, Feyerabend turut mengkritik bahawa kaedah saintifik yang bertanggungjawab dan memainkan peranan utama bagi kejayaan sains. Terima kasih kepada rakan yang membentang sebentar tadi. Saya akan membuat kesimpulan tentang Karl Popper dan juga falsafah sains, itu tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami. Jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan adalah pengetahuan utama yang digunakan oleh Popper untuk membina idea-ideanya dalam cara dia melihat kaedah induktif dalam sains empirical. Mengikut idea-idea ini, hipotesis saintifik boleh dibuktikan dengan pemerhatian berterusan terhadap kejadian yang sama dan berulang kali. Popper menggunakan hujah saintis lain untuk menjelaskan bahawa hipotesis dapat ditentukan oleh kriteria pemalsuan, iaitu saintis boleh menyemak kesahihan idea mereka dengan menentukan pengecualian kepada mereka. Sekiranya tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan hipotesis, maka ia boleh diterima dan dianggap sebagai sah. Menurut Popper, sains seperti astrologi dan metafizik adalah tidak dianggap sains sebenar. Mereka tidak mematuhi prinsip-prinsip kriteria pemalsuan ditubuhkan oleh para pemikir.